Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rosna binti Mazdi, nombor matrik 054485 daripada program Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Syariah. Hari ini saya akan membentangkan satu transliterasi teks Jawi klasik daripada subjek kajian teks Fiqh Nusantara yang disyarah oleh Al-Fadil Ustaz Ahmad Syaharuddin bin Taha, iaitu daripada kitab Buryatul Tullab karangan Syekh Daud Abdullah Al-Fatani pada muka surat 35 dan 36 jilid 2, iaitu mengenai zakat haiwan. Kemudian kita masuk kepada isi kandungan. Kita akan membincangkan mengenai pendahuluan, definisi zakat, syarat binatang yang wajib zakat, cara tentukan zakat dan kesimpulan. Yang pertama, kita akan masuk kepada pendahuluan. Semua binatang ternakan ini diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Ia digunakan untuk ditungganginya sebagai kenderaan, dimakan dagingnya, diminum susunya dan diambil bulu serta kulitnya untuk dijadikan pakaian. Oleh sebab itu, Allah SWT meminta para pemilik binatang bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkannya kepada mereka. Realisasi dari syukur ini adalah dengan tuntutan berzakat. Dalam transliterasi kali ini, saya membincangkan mengenai zakat haiwan ternakan, iaitu unta. Pemilihan tajuk ini berdasarkan kurangnya kefahaman masyarakat mengenai bab zakat haiwan. Dalam tajuk ini mengupaskan mengenai kadar nisab yang wajib dikeluarkan zakat dari jenis zakat yang dikeluarkan. Tambah-tambah lagi mengenai bab unta, sebab ramai orang di Malaysia ni kurang mengetahui bab zakat unta kerana kebiasaannya kita didedahkan dengan zakat lembu, zakat kerbau, zakat kambing, kibas, biwiri dan seumpama dengannya lah. Al-Imam Al-Shirazi dalam Al-Muhazzab berpandangan bahawa zakat hanya dikenakan ke atas binatang-binatang tersebut secara khusus kerana nas Al-Quran dan As-Sunnah menyeraikan jenis-jenis binatang tersebut sahaja, dan kedudukannya yang menjadi satu kebiasaan untuk diternak, diambil manfaat dan faedah seperti susu, daging, tujuan pembiakan. Ini adalah antara hikmatullah yang diberikan oleh Allah kepada kita lah mengenai zakat haiwan ternakan. Ada je peluang ibadah yang boleh dilakukan dan bukan semata-mata rezeki yang dimanfaatkan hanya untuk gunaan pemiliknya dan menjadi asas kekayaan. Bahkan keperluan asnaf juga turut terbela dan boleh mengambil manfaat daripada zakat yang ditunaikan oleh penternak tersebut. Kemudian kita masuk kepada pengenalan zakat dari segi bahasa dan istilah. Zakat ni berasal daripada perkataan Arab, iaitu az-zakat, yang pembawa maksud suci, rahmat, berkat, berkembang, subuh, bertambah dan bersedekah. Dari segi istilah, zakat bermaksud penyerahan yang wajib dilakukan ke atas sebahagian harta kekayaan dari sumber yang baik yang dimiliki oleh seorang Muslim kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat harta ni terbahagi kepada beberapa jenis lah, iaitu zakat wang simpanan, zakat perniagaan, zakat pendapatan, zakat binatang ternakan, zakat emas dan perak, zakat pertanian dan zakat galian. Sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai zakat haiwan ternakan ni, mengenai unta, saya ingin menerangkan lebih lanjutlah mengenai kata kunci. Kata kunci yang digunakan, iaitu yang pertama, bintun makhot adalah anak unta betina yang berumur setahun. Bintul labun adalah anak unta betina yang berumur 2 tahun. Hikah adalah anak unta betina yang berumur 3 tahun. Dan jiz'ah adalah anak unta betina yang berumur 4 tahun. Seterusnya kita masuk kepada definisi zakat daripada teks transliterasi Jawi klasik ini. Bab ini menerangkan mengenai zakat haiwan yang mana dimulakan dengan syarat wajib zakat haiwan, iaitu 4 perkara. Antara syarat binatang yang wajib zakat adalah, yang pertama, binatang tersebut mestilah binatang al-an'am, iaitu unta, lembu, kerbau, kambing dan biri-biri. Zakat ni tidak wajib pada jenis haiwan yang lain yang telah disebut seperti kuda dan seumpama dengannya, kijang, rusa dan sebagainya. Syarat yang kedua, binatang al-an'am itu mestilah sampai nisabnya, iaitu nisab zakat unta ialah dimulakan dengan 5 ekor unta dan zakat yang perlu dikeluarkan adalah seekor kambing. Jika 10 ekor unta, zakat yang diperlukan adalah 2 ekor kambing. Jika 15 ekor unta, zakatnya adalah 3 ekor kambing. Dan jika terdapat 20 ekor unta, zakatnya adalah 4 ekor kambing.
Kambing yang perlu zakat itu disyaratkan umurnya adalah 2 tahun hendak masuk 3 tahun. Okey, jika zakatnya adalah biri-biri, umurnya haruslah setahun hendak masuk kepada 2 tahun. Tidak kira sama ada jantan ataupun betina. Kemudian, jika terdapat 25 ekor unta, zakat yang perlu dikeluarkan adalah seekor bintun makhot. Jika terdapat 36 ekor unta, zakatnya adalah seekor bintun labun. Okey, jika terdapat 46 ekor unta, zakatnya adalah seekor hikah. Okey, jika terdapat 60 ekor unta, zakatnya adalah seekor jiz'ah. Jika terdapat 76 ekor unta, zakatnya adalah 2 ekor unta bintun labun. Okey, jika terdapat 91 ekor unta, zakatnya adalah 2 ekor hikah. Okey. Kemudian, jika terdapat 121 ekor unta, zakatnya adalah 3 ekor bintun labun. Okey. Kemudian, jika bilangan unta itu lebih seperti yang tertera, sama ada tambahan 9 kemudian 10, maka bagi tiap pertambahan tu adalah berubah zakat yang wajib. Okey. Maka jika ada pertambahan, bagi tiap-tiap 40 ekor unta dikeluarkan zakat 1 ekor unta betina berumur 2 tahun lebih, dan bagi tiap-tiap 50 ekor anak unta wajib dikeluarkan zakat 1 ekor unta betina berumur 3 tahun lebih, dan demikian pula seterusnya lah. Okey, pada 140 ekor unta, zakatnya 2 ekor hikah dan 1 bintun labun. Jika 150 ekor, zakatnya 3 hikah, iaitu unta betina yang berumurnya 3 tahun. Okey, jika terdapat 160 ekor unta, zakatnya 4 bintun labun. Jika terdapat 170 zakatnya 3 bintun labun dan 1 hikah. 128 ekor unta, zakatnya 2 hikah dan 2 bintun labun. 190 ekor unta, 3 hikah dan 3 bintun labun. Okey, 200 ekor unta, zakatnya 4 hikah atau 5 bintun labun. Okay, cara untuk menentukan zakat lah. Okay, Syekh Ibnu Hajar berkata, jika terdapat 121 ekor unta, sabit zakat yang perlu dikeluarkan adalah 3 bintun labun. Jika binasa seekor daripada unta itu, peternak tidak dikenakan kewajipan zakat ke atasnya secara keseluruhan kerana hartanya telah berkurang sebelum cukup tempoh haul, maka tidak wajib zakat pada suku bahagian daripada unta itu. Zakat asalnya adalah 3 bintun labun berkurang menjadi 2 ekor hikah. Maksudnya, kalau terdapat 121 ekor unta dan seekor daripadanya binasa, sama ada dengan asbab-asbab yang tidak disengajakan lah, jadi tinggal 120 ekor unta. Jadi zakat yang perlu keluarkan pada asalnya 3 bintun labun, disebabkan binasa seekor dan tinggal lagi 120 ekor, jadi zakat untuk suku bahagian daripada unta tu tak perlu dikeluarkan. Jadi sebab tu dah dia berkurang, 3 bintun labun berkurang jadi 2 ekor hikah. Okay, sebagai contoh, ada 9 ekor unta, maka zakatnya hanya seekor kambing. Hanya keluarkan zakat mengikut nisab 5 ekor unta sahaja. Okay, jika binasa 4 ekor unta tu, zakat tetap tidak berubah. Masih ada 5 ekor unta yang nisab zakatnya 1 ekor kambing. Maka zakat yang perlu dikeluarkan sama ada unta itu sebanyak 5 ekor atau 9 ekor adalah seekor kambing. Sebab bila kita ada 10 ekor, kita akan keluarkan 2 ekor kambing untuk zakat. Okay, jika ada 9 ekor masih tidak cukup, 9 ekor unta masih tidak cukup 10, jadi tetap kita akan keluarkan seekor kambing untuk dijadikan zakat. Okey, seterusnya, okey, untuk unta yang berumur setahun dinamakan bintun makhot kerana ketika dia berumur setahun, ibunya sedang membuntingkan adiknya. Okey, dinamakan unta 2 tahun itu bintun labun sebab waktu ni ibunya hampir beranakkan adiknya. Dinamakan hikah berumur 3 tahun kerana dia sudah besar dan boleh bawa barang di atas tunggangannya dan dapat dibuntingkan oleh unta jantan. Okey. Kemudian, bila unta itu berumur 4 tahun dinamakan jiz'ah, iaitu membawa maksud giginya sudah patah.
Jika giginya tu gugur dahulu sebelum 4 tahun, tidak sah dikatakan jiz'ah, kerana syarat jiz'ah ni adalah genap 4 tahun. Dia tak sama dengan syarat pada kambing dan biri-biri yang hanya perlu 1 tahun sahaja. Okey, kesimpulannya, zakat adalah salah satu daripada rukun Islam yang kelima. Terdapat banyak hikmah dan tujuan Allah dalam mensyariatkan zakat. Antaranya ialah mengalihkan sebahagian kecil kekayaan daripada golongan yang berada kepada golongan yang kurang berada supaya dapat membantu mereka meneruskan kehidupan. Selain itu, dapat membersihkan diri pembayar zakat, itu membersihkan dan menyuburkan harta pembayar zakat dan mewujudkan sifat bersyukur terhadap nikmat yang dikurniakan oleh Allah di kalangan golongan yang berada ataupun berkemampuan. Okey. Mengeluarkan zakat juga dapat mengurangkan perasaan iri hati, cemburu di kalangan orang yang kurang bernasib baik dan membantu mewujudkan perhubungan antara hamba dengan Allah di samping perhubungan antara manusia dengan manusia. Zakat juga memberi peluang kepada golongan hartawan untuk beribadat dalam bentuk mengeluarkan zakat daripada harta mereka dan mewujudkan kesatuan di kalangan masyarakat Islam dalam urusan ekonomi dan kewangan. Zakat juga memberi masyarakat satu cara mengurus ekonomi dan kewangan yang diredai Allah dan melahirkan rasa tenang dan tenteram dalam hati dan jiwa pembayar zakat. Kemudian saya sertakan sekali satu lampiran untuk mudah difahami dalam bab zakat ternak unta. Saya dah siapkan jadual dan insyaAllah lebih membantu. InsyaAllah semoga dapat membantu semua untuk lebih memahami macam mana zakat ternak unta. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.